Okay guys, selamat datang ke CTRL PC, Control PC. So untuk video hari ini, Uncle nak tanya korang di mana satu NVMe dan mana satu SATA based on apa yang Uncle tunjuk dekat korang ni. Mana satu M.2 NVMe SSD dan mana satu SATA SSD, which is 2.5 inch SATA SSD. So Uncle akan kasih korang masa 5 saat, korang teka je which one is NVMe and which one is SATA SSD. Okay, so jadi korang dah teka and Uncle akan expect korang punya tekaan tu adalah yang ni adalah NVMe dan yang ni adalah SATA, betul? Jadi jawapannya salah. Dua-dua ni adalah SATA SSD. Satu ni adalah SATA M.2 SSD and ni adalah 2.5 inch SATA SSD. Both are SSD. Tapi Uncle, bukan kalau nipis macam ni NVMe SSD ke? Bukan kalau yang besar macam ni SATA SSD ke? Jadi dalam video kali ini Uncle akan ajar korang lah keseluruhan beza SATA SSD dan NVMe SSD. Sebab harga diorang pun beza and penggunaan diorang pun beza. Kesesuaian dengan korang punya PC, korang punya laptop pun berbeza. Jadi saya Reza Amir aka Uncle dan anda sedang menonton Control. Okey, jadi poin yang pertama untuk membezakan NVMe SSD dan SATA SSD adalah form factor ataupun bentuk ataupun rupa ataupun fizikal diorang tu sendiri. Jadi dekat tangan Uncle sekarang ni adalah dua jenis form factor dan dua jenis SSD yang berbeza. Pada tangan kanan Uncle ni adalah 2.5 inch SATA SSD dan dekat tangan kiri Uncle ni adalah M.2 SATA SSD dan M.2 NVMe SSD. So korang tanya Uncle, macam mana nak bezakan M.2 SATA dengan M.2 SSD Uncle? Okey, cara paling senang adalah korang tengok tanduk dekat korang punya connector. Bagi SATA SSD, bagi M.2 SATA SSD, dia ada dua tanduk, M key dan B key. Manakala bagi NVMe SSD pula, dia hanya ada satu je tanduk, which is M key. Both are compatible dekat korang punya motherboard. Cumanya korang kena bezakan controller yang ada dalam korang punya motherboard. Sebab diorang berdua pakai dua interface yang berbeza. So let's say 2.5 inch SATA SSD ni memang ada satu je connector. Memang dia seorang je boleh masuk. Dia dengan HDD je yang ada SATA power dengan SATA data punya connector. Memang tak akan tersilap pasang lah. Macam mana korang nak make sure korang punya motherboard ataupun korang punya laptop tu support sama ada NVMe ataupun SATA SSD. So sebab dua-dua sama form factor and diorang punya slot boleh masuk dua-dua jenis SSD. So cara yang pertama adalah korang kena bacalah manual ataupun korang kena bacalah specification. Sebagai contoh, SATA SSD dia menggunakan SATA interface dan menggunakan controller AHCI. So dalam korang punya slot M.2 yang ada dekat korang punya motherboard ke, dekat korang punya laptop ke, sekiranya tiada controller dan interface SATA, jadi M.2 SATA ni tak akan dapat dibaca dan korang tak akan dapat gunakan. So kalau korang baru beli mahal-mahal, korang kena jual balik dekat Facebook Marketplace. Jadi bagi M.2 NVMe, dia pakai PCIe interface dan controller dia adalah NVMe controller. Jadi kalau korang nak make sure korang selamat beli sama ada satu SSD ni based on korang punya keperluan dan budget, korang kena make sure dulu korang punya motherboard ataupun korang punya slot tu support tak NVMe, support tak SSD. Best case scenario, dia akan support dua-dua. Memang kebiasaannya dia akan support dua-dua lah. Cuma ada jenis laptop lah, kita nak cakap motherboard PC, sebab motherboard PC kebiasaannya support dua-dua jenis storage. Tapi laptop specifically, ada laptop punya M.2 yang hanya support NVMe sahaja dan tak support SATA M.2 sebab diorang memang datang dan terkilang dengan NVMe. Jadi untuk poin yang ketiga pula adalah diorang punya read and write speed. Sebab diorang ni berbeza-beza tau. Compare SATA dengan NVMe, and NVMe pun ada besar jurang perbezaan daripada segi diorang punya kelajuan. Untuk yang pertama, aku nak cakap pasal SATA read dengan write speed. So secara average-nya, SATA punya maximum read speed adalah up to 550 MB per second. Korang boleh cakap lah, kelajuan SATA SSD ni 550 MB per second. Maksudnya dia transfer data tu, kelajuan dia, average speed dia 550 MB per second. Manakala untuk NVMe pula, dia ada banyak kelas dan dekat setiap kelas ada speed yang masing-masing. Sebagai contoh, yang dekat tangan Uncle sekarang ni adalah Gen 3 NVMe SSD. So untuk Gen 3 NVMe SSD, speed diorang adalah up to 3500 MB per second. Tapi ada juga NVMe Gen 3 yang hanya 2100 MB per second. Sebagai contoh, Adata XPG SX6000
Pro. And ada lagi satu NVMe which is yang menggunakan Gen 4 punya speed, Gen 4 punya interface, Gen 4 punya segala benda lah. Untuk SSD NVMe Gen 4, untuk M.2 NVMe Gen 4, diorang punya read speed adalah up to 7500 MB per second. Tapi commonly untuk yang bawah sikit ada 5000 MB per second. Alright, so kita dah habis pasal kelajuan raw performance untuk NVMe dan SATA SSD. Sekarang kita nak bincang pasal harga untuk jenis-jenis SSD berkenaan. Sebagai contoh untuk 2.5 inch SATA, saya nak cerita untuk SATA SSD lah. SATA SSD generally lebih murah daripada NVMe SSD sebab diorang punya teknologi, sebab diorang punya kelajuan, sebab diorang punya speed yang memang rendah daripada NVMe. So untuk 1TB SATA SSD korang boleh dapat dalam RM220 ke bawah. Dan untuk NVMe pula, generally NVMe memang akan lebih mahal lah daripada SATA. So untuk dekat tangan uncle sekarang ni 1TB Gen 3 NVMe which is Gen 3 PCIe M.2 NVMe SSD, harganya dalam 300 ke 400 ringgit untuk 1TB. So kalau korang ambil Gen 4 lebih mahal lah, jadi korang kena pilih yang bersesuaian dengan bajet korang dan keperluan korang dalam memilih SSD sendiri based on korang punya harga. Jadi poin yang terakhir yang uncle nak cerita dekat korang adalah endurance ataupun jangka hayat SSD ni sendiri. Sebab SSD ni dia berbeza dengan HDD which is hard disk drive. Hard disk drive dia ada spinning drive, dia ada disk dalam hard disk tu. So selagi spinning drive tu masih berpusing, dia boleh digunakan. Tapi berbeza pula dengan SSD. Bak NVMe, bak SATA, dua-dua ni ada jangka hayat masing-masing. Jangka hayat SSD dikenali dalam bentuk unit terabyte return which is terabyte return. So apa itu terabyte return? Terabyte return adalah jumlah 1 tera yang boleh di-write atas SSD korang untuk berapa kali. Contoh paling mudah analogi yang Uncle boleh kasih, korang ada GTA San Andreas yang berkapasiti 1 terabyte. So untuk korang mudah faham terabyte return tu apa, korang bayangkan korang copy GTA San Andreas sekali, lepas tu korang delete, lepas tu korang copy balik masuk dalam SSD tu, lepas tu korang delete, korang write, delete 600 kali GTA San Andreas yang 1 terabyte tu sebelum SSD korang fail. Maksudnya korang hanya boleh copy delete GTA San Andreas yang 1 terabyte tu 600 kali sahaja sebelum SSD tu mula degrade, mula problem, sebelum korang kena tukar SSD baru. Tapi jangan risau sebab poin pertama adalah tak ada GTA San Andreas yang 1 terabyte. Secondly, SSD akan bertahan lebih lama daripada HDD. So kalau korang rasa selagi korang punya disk tu tak akan rosak, korang kena ingat HDD adalah spinning drive which is dia ada benda yang berpusing, jadi dia lebih prone to kerosakan, jadi dia lebih mudah untuk rosak. Manakala SSD ni dia just duduk ontok-ontok, jadi tak buat apa-apa pun. So SSD lebih kurang prone untuk breakdown. So either kita yang pergi dulu ataupun SSD kita yang pergi dahulu. Tapi bagi mereka yang bekerja dalam industri perfilman ke, ataupun yang buat content creator ke, ataupun yang banyak shooting ke, diorang kan banyak copy delete copy tempat lain, lepas tu paste, lepas tu copy tempat lain, footage diorang hari-hari. So benda tu je consume diorang punya terabyte return. Okay, so antara faktor yang lain yang akan affect endurance korang punya SSD adalah diorang punya jenis SSD itu sendiri, jenis memori dekat SSD itu sendiri. Ada yang SLC, ada yang MLC, ada yang TLC, and baru-baru ni Samsung keluarkan QLC. So korang pun tanya Uncle SLC, MLC, TLC, ABC tu apa benda Uncle? So SLC, MLC, TLC dan QLC tu adalah jenis level ataupun jenis layering dekat korang punya memori dekat SSD tu sendiri. Sebagai contoh, untuk kasih korang senang faham, Uncle ambil satu SSD lah. SSD ni besar ni je, and pada zaman dulu mungkin muat 500GB of data je. So macam mana sekarang ni boleh muat 1 tera, boleh muat 2 tera, boleh muat sampai sekarang ni Sabrent Rocket 4 tu sampai muat 8 terabyte of data. Sebab SLC single level cell. Jadi bila ada MLC multi level cell, diorang boleh muat another layer of data. And then ada TLC triple level cell, another layer of data. And then sekarang ni Samsung QVO, Samsung Q yang dia bukannya Samsung Evo tau, dia Samsung QVO tu ada quad level cell. Hence why sekarang ni boleh sampai 8 terabyte. Mungkin satu hari nanti ada level yang kelima, ada layer yang kelima. So bila cell ni di-stackkan berlevel-level, berlayer-layer, benda ni akan mengurangkan diorang punya endurance, akan mengurangkan diorang punya jangka hayat. But in return korang dapat space. Jadi sebab itu ada perbezaan, sama ada SSD tu digunakan hanya untuk menyimpan data sahaja
ataupun untuk digunakan sebagai kegunaan harian. Sebagai contoh, kalau kuat level sel ni korang gunakan untuk kegunaan harian, korang ada copy paste barang diri copy paste, benda tu akan degrade korang punya SSD dengan lebih laju. Okay, so jadi kalau korang sudukan video yang macam Uncle buat hari ni, macam hari ni Uncle bezakan SSD untuk korang so that korang boleh kenal lah beza M.2 SATA SSD dengan M.2 NVMe SSD, and kenapa SATA SSD dia wujud dalam dua form factor, ada yang besar dan bentuk macam chewing gum. Korang boleh like video ni, korang boleh share kat kawan-kawan korang, korang boleh komen dekat bawah, tanya Uncle apa-apa, dan jangan lupa subscribe, bantu Uncle naikkan engagement, bantu Uncle naikkan Uncle punya jumlah follower, dan kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Apa, korang tunggu Uncle tutup lampu? Tak ada. Untuk video kali ni tak ada tutup lampu. Ada macam ni je. Subscribe. Tolong subscribe, tolong share. Okay, fine. Uncle give up. Bye. Eish.